Janganlah turun hari ni, turunlah hari lain sebab aku nak main. Tu budak-budak nyanyi. Kalau kita ajak anak-anak kita menyanyi lagu macam tu, macam mana hujan nak turun? Belum turun lagi, pi, mestilah dia pi, dia nak turun, dia tak nak turun. Kan? Tu orang kita lah ni belagak hantar anak-anak kita pergi mengaji. Mengaji mana tu? Mengaji nursery. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi seterusnya nafkah. Nafkah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qistuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban seorang suami ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu, yaitu isteri mereka itu menurut cara yang sepatutnya. Bil ma'ruf itu kita kena ingat, dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Nabi ni Allah yang berfirman, Allah perintahkan kita bagi nafkah kepada isteri kita, iaitu pakaian, makanan, minuman, tempat duduk, tempat tinggal, semua itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan dengan cara terpaksa. Asyik-asyik minta baju nak ambil kau, tak boleh macam tu, tak boleh. Nak beli bagi tu, Nabi kata sekurang-kurangnya belilah 2 helai pakaian dalam setahun. Pasal apa 2 helai? Aidil Fitri, Aidil Adha. Itu saja kan, beli bagi kan dia isteri kita. Kalau kita tengok kan, kita tengok balik zaman kita remaja dulu. Masa kita duduk sorang-sorang membujang kan, asyik-asyik makan Maggi. Betul tak? Itu saja sebab balik main kerja bawa baju buka buang, seluar buka buang, masak Maggi makan Maggi, masak Maggi makan Maggi, itu saja. Satu hari pipi cari tengok nak buat Maggi, pinggan tak ada. Tahu dia pergi mana? Semua ada bawa katil. Kan? Makan sana, minum sama, tidur tempat-tempat tu semua sumbang bawa katil. Tapi nikmat Allah bagi isteri kepada kita. Apabila ada isteri, teruruslah semuanya kan. Isteri jaga rumah, dia tahu kita makan Maggi dekat katil. Tu Sagi masuk bawa atas katil lah, Sagi letak bawa katil lah. Isteri marah tu, dia kita cepat-cepat pergi dapur makan. Kadang-kadang kita malas, kita letak atas macam tu, isteri tolong ambil pergi basuh. Mai-mai tengok tu dia pakaian semua siap dah, iron dah. Itu nikmat Allah berikan pasangan kepada kita. Kita tenang, kita balik rumah kan. Tu Nabi kata apa, isteri yang soleha, apabila suami dia balik mai rumah, tengok wajah isteri dia, Masya Allah tabarakallah, tenangnya kan. Tenangnya hati itu isteri yang soleha kan. Jadi nafkah ni, nasib baik kita tak ada cuaca, 2 cuaca di sini. Cuaca kita satu saja, panas dengan hujan tu saja. Tak ada musim sejuk salji. Kalau ada, tu dah kena suami-suami kena beli pakaian 2 tu. Untuk musim sejuk pun kena beli, musim panas pun kena beli. Kita tak apa, tak gaduh, beli bagi baju kelawar cukup, tak apa. Tu dia. Malu-malu kita pun satu, pakai baju kelawar tu pergi market, angkat tangan kau ni, angkat ni berapa, ni berapa, tu dia nampak habis semua. Baju kelawar tu pakailah dan tidur ke apa. Ini nak pergi market pun dah jadi dah jadi adat pula lah ni kan. Itu kita kena jaga tu aurat tu. Jadi yang kedua Allah tetapkan kepada seorang suami itu adalah nafkah. Dan seterusnya yang ketiga itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang berarti, yang bermaksud, dan bergaullah kamu dengan istri-istri kamu dengan cara yang baik. Ini adalah pemberian tanggungjawab yang wajib ke atas seorang suami. Kita kena jaga istri kita dengan baik, kena jaga tingkah laku kita ni dengan baik kan. Layan isteri dengan baik. Sebab apa? Ada ulama yang kata apabila terjadinya janin di dalam perut, daripada 0 hingga 6 bulan dia tak ada apa, masuk bulan ke-7 Allah dah tetapkan segala-galanya ke atas dia. Ajal dia, rezeki dia, kelahiran dia, pasangan hidup dia, semua Allah dah tetapkan. Jadi kalau ini isteri kita, itulah dia isteri yang Allah tetapkan. Ini suami kita, inilah. Jadi kaum lelaki ini dijadikan sebagai irjalu qawwamuna 'ala nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita. Oleh yang demikian, tanggungjawab terhadap isteri apa dia? Terhadap suami. Isteri pula yang pertama Allah kata apa? Kena taat kepada suami dia.
dalam perbuatan bukan maksiat. Itu kita kena tengok. Kalau dia suruh kita buat maksiat, dia bukan suami kita, pergilah rujuk kepada pejabat agama. Kalaulah suami kita orang yang baik, wajib bagi seorang perempuan taat kepada isteri dia, kepada suami dia. Itu perkara pertama. Dan yang kedua tu, tidak boleh membenarkan orang lain memasuki rumah tanpa kebenaran dan keredaan suami. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakum alaihinna an la yuftina furushakum ahadana takrahun." Hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri-isteri kamu ialah mereka tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci memijak kakinya di atas hamparanmu, iaitu memasuki rumahmu. Rumah kita ni apabila suami tak ada, jangan bagi siapapun masuk. Suami ada pun, kalau suami tak suka dekat kawan tu, jangan bagi dia masuk walaupun dia adik kita. Ini kena jaga dalam Islam. Nabi kata jangan bagi orang yang suami kita tak suka masuk dalam rumah. Kita melanggar syariat itu. Ramai yang kita tak tahu. Ramai yang tak tahu. Sebab tu kita kena tanya kat suami, abang, dia nak ni adik saya esok nak main duduk sini 2 hari boleh tak? Kalau suami bagi, alhamdulillah bagi. Ini kita memandai-mandai adik tak apa, suami nak cakap apa, main tak apa, main. Kita tak tahu suami kita suka ke tak suka. Rujuk balik kepada suami. Kena tanya kepada dia. Sebab suami adalah ketua pemimpin. Sebab tu kuasa ta'ala Allah letak kepada orang lelaki. Kalau dia letakkan perempuan, banyak duda. Betul tak? Banyak dah duda. Nasib baik Allah letakkan ke atas lelaki. Kalau dah tak tahu nak kata. Dan yang ketiga, orang perempuan kena menjaga kemuliaan, kehormatan dan harta benda suami. Sabda Nabi, tidakkah kamu mahu aku tunjukkan kamu kepada sebaik-baik perkara yang disimpan oleh lelaki? Ia adalah isteri yang soleha, yang apabila suami melihatnya, dia menggembirakan suaminya. Apabila suaminya menyuruh, dia taat. Dan apabila suaminya tidak ada bersamanya, dia menjaga diri dan harta benda suaminya. Ini kewajipan bagi seorang perempuan, jaga suami dia. Itu sedikit berkenaan dengan fiqh munakahat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk sentuh sedikit berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang paling agung Allah utus kepada kita, yang mempunyai gelaran Habibullah, kekasih Allah. Macam mana dia boleh jadi kekasih Allah? Allah cukup sayang kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi sayang kepada kita, kepada umatnya. Tu dia tabung sudah diedarkan, bola duit. Tak ada masalah. Saham akhirat. Sungguh benar. Apabila matinya seseorang itu, dia tak bawa apa melainkan 3 perkara kan. Ini hadis ni famous ni, iaitu anak yang soleha, ilmu yang manfaat dan sedekah. Kita tak tahu sebenarnya sedekah ni. Kalau kita hari ni sedekah untuk dewan ini, kita beli pen ini, kita letak di sini, kita sedekah. Ustaz yang nak main dia tulis, dia nak tuliskan, dia nak ajar. Lama mana ada ink itu, lama itulah pahala kita. Kita beli pen, kita bagi. Kan? Lama mana fan ini berpusing bagi manfaat kepada yang datang ni. Pahala ni semua dapat kat kita, Allah nak bagi secara percuma ambil. Kan? Itu dekat ceramah saya. Kan macam ni lah depa edar tabung pi dekat seorang budak besar lah. Dia pi dekat dia tabung tu, dia gelak semacam dekat tabung tu. Senyum saja dekat tabung tu. Kan saya pun jadi pelik. Tapi dekat dia, adik awak hang tengok tabung ni senyum saja. Ustaz, saya tak ada duit nak sedekah. Jadi orang kata senyum tu adalah sedekah. Saya senyum bila dekat tabung tu, dia jadi macam tu. Tak apalah. Jadi kita jangan senyum dah. Biar saya senyum tak apa. Insya-Allah. Jadi kita tadi dah tengok dah tanggungjawab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suami dan juga kepada isteri. Dan sedikit saya nak sentuh pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 pengorbanan yang paling dahsyat yang Nabi lakukan. Walaupun banyak pengorbanan Nabi, tapi kita ambil 3 cukup di sini. Yang pertama, Nabi nak umat dia selamat di dunia ni. Nabi nak kaum dia semuanya selamat, aman dan tenteram di bumi. Itu yang Nabi minta.
apa Abu Talib, apa saudara Nabi. Bila Nabi lahir, dialah orang pertama dukung Nabi. Dia cakap, wah, anak-anak nakal aku. Dia usung Nabi, dukung Nabi, pusing satu kota Mekah. Hasil daripada kegembiraan itu, dia bagi 100 ekor unta. Dia hadiahkan 100 ekor unta. Dia bebaskan seorang hamba. Seorang kan 10 saya tak tahu, tapi dia bebaskan hamba. Hamba tu kira memang dahsyatlah siapa yang ada hamba. Dia membebaskan hamba sebab lahirnya Nabi, lahirnya Muhammad. Dia suka sangat-sangat. Tapi apa jadi apabila Nabi dilantik sebagai seorang rasul, dialah orang pertama yang menentang Nabi. Dulu bila Nabi lahir, dia sedekah 100 ekor unta. Lani dia cakap apa? Siapa bunuh Muhammad, aku sedekah 100 ekor unta. Terbalik pula kisah dia. Itu Abu Talib dan bapa ni rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bapa saudara ada main tentang Nabi ada berhenti dakwah tak? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Nabi jalan tu, Nabi jalan, orang buat benda-benda tajam, terkoyak kaki dia, terluka, sentiasa terluka. Kenapa aku Nabi cabut buat macam tu? Nabi jalan saja. Nabi tak marah, Nabi tak kata apa, tuan-tuan. Pernah Nabi sujud, orang Yahudi masih sepak, terus dia jatuh tersuntuk. Nabi dah betul. Nabi bangun, relax saja, tak ada kata apa dekat dia, tuan-tuan. Itu sifat Nabi, punya sabar, punya sayang, kan? Punya sayang Nabi, kan? Apabila Nabi lalu ambil najis, buang atas Nabi. Macam-macam. Kalau kita orang buat macam tu, liga pegang parak aku. Tunggu buat aku macam ni, kan? Saya dulu kecil-kecil cengeng, kan? Cengeng, suka cari gaduh dengan orang. Itu orang besar pula tu. Wah, saya kecil tak padan dengan kecil, suka cari gaduh dengan orang besar. Bila dia tak ditahan, dia nak main pukul saya cakap dengan dia. Tu dia cakap punya power. Han tak malu kan nak bully kecil. Tu je. Han tak malu nak bully kecil. Tengok badan han besar mana. Dia maki saya, habis han tahu dah budak kecil awak nak cari gaduh dengan aku. Habis apilah kau kita. Tu dia. Han nak gaduh dengan aku, tak apa, tunggu aku besar. Macam tu. Lepas tu cakap apa dekat dia? Okey, anak pukul aku pukul. Han tumbuk aku 10 kali, aku tumbuk han sekali pun kira han kalah. Malu ke han? Oh tu dia, sampai kawan nak pukul aku pun pening sangat-sangat. Kali aku geram dengan budak ni, kan? Tu saya dulu cengeng, suka cari gaduh, kan? Tapi Nabi tak ada macam tu, tuan-tuan. Dia sabar. Nabi, kita tengok peperangan dalam Islam bukan satu, bukan dua, berlambak perang. Semua perang Nabi yang jadi panglima. Panglima Islam ni sebenarnya, kan? Panglima Islam, dia yang kena duduk depan. Tapi kita punya panglima tentera duduk di pejabat, dia arah. Okey, hari ni apa masuk kat kiri, hari ni apa masuk. Dia nak selamat, dia bagi walik mampu. Tidak? Dia duduk bagi arah, kerja dia bagi arahan saja. Tapi panglima Islam sebenarnya dia yang kena duduk depan. Hak lain semua duduk belakang. Kan? Berapa banyak perang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi cedera. Kan? Patah gigi, pecah kepala. Kan? Macam-macam Nabi alami, Nabi lalui. Kan? Teruk Nabi kena. Kita kalau jatuh sikit, kan? Pergi jumpa Dr. Joe Fernandez, kan? Nak cabut gigi, pergi cari Dr. Kamal. Kan Dr. Kamal kami famous dekat kulit. Pergi cabut sekejap aja gigi. Kan? Pipi dia suntik. Tengok macam tu, macam apa semut gigit tu je. Lepas tu tak sampai 5 minit, dah cabut dah. Habis dah, doktor. Habis dah, mana gigi dia? Tu dia merongok macam tu. Tapi Nabi tak ada ubat bius, tak ada apa. Patah gigi macam tu. Cuba kita goncang gigi kita, tengok sakit. Nabi patah gigi, pecah kepala. Nabi berjahit kat mana? Doktor mana tu? Tak ada doktor. Macam tu sajalah. Pasal apa Nabi buat benda ni? Siapa Nabi buat benda ni? Sebab dia nak kita ni, umat dia yang dia sayang sangat-sangat ni, duduk dengan aman, tenteram dan selamat. Itu yang Nabi nak, tuan-tuan. Kan? Sebab tu orang buat lebih kurang, sampai malaikat pun tak boleh tahan, turun bawah minta izin ke dekat Nabi. Dia tanya, Rasulullah, abak mai ke aku, izinkan aku impit 2 gunung ni, 2 bukit dia pun lempar atas depa. Ish, aku tak boleh tahan. Kan? Punya kufur depan. Nabi kata apa?
Jangan mereka tak tahu, insya Allah nanti mereka akan sedar. Jangan kamu hukum mereka macam tu. Kalau saya lah malaikat tanya macam tu, saya cakap awak ambil 2, ambil lah banyak mana, ambil lah 10, lepak punya badan muka mereka kan. Kalau saya hukum saya macam tu lah kan. Tapi Nabi tak ada macam tu tuan-tuan. Punyalah sayang kepada umat dia kan. Nabi baca doa tuan-tuan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ta'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kaum-kaum aku ni, sesungguhnya mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu. Itulah tuan-tuan, Nabi, sifat Nabi. Dia sempat baca doa minta ampunkan dosa mereka yang melakukan salah terhadap Nabi. Nabi tak nak Allah hukum mereka. Itu pengorbanan yang paling dahsyat Nabi lakukan. Dan yang seterusnya, Nabi simpan syafaat yang Allah beri kepada dia. Syafaat. Setiap satu utusan Allah mempunyai satu syafaat. Allah beri syafaat kepada mereka. Apabila mereka membaca syafaat itu, baca doa itu dikabulkan. Dan semua Nabi sudah gunakan syafaat mereka habis-habisan. Ada setengah Nabi gunakan syafaat itu untuk menghancurkan kaum-kaum yang kufur. Nabi simpan syafaat. Nabi simpan syafaat Nabi. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Dunia Nabi nak kita selamat. Di akhirat pun Nabi nak kita selamat. Nabi nak kita selamat di sana. Nabi tahu kita akan buat salah. Nabi tahu kita kadang-kadang tak terlepas daripada dosa. Jadi syafaat inilah yang akan menyelamatkan kita. Semua kaum akan dibangkitkan di padang mahsyar. Semua akan pergi cari Nabi mereka masing-masing. Kaum Nabi Ibrahim pergi kepada Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Musa pergi kepada kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Isa alaihissalam pergi kepada kaum Nabi Isa alaihissalam. Mereka minta tolonglah aku, wahai Nabi Isa, tolonglah aku, berilah syafaat. Tak ada. Yang ada hanyalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia simpan syafaat itu tuan-tuan untuk kita. Dia nak selamatkan kita esok. Syafaat itulah yang akan selamatkan kita. Syafaat itulah yang akan mencukupkan amalan kita supaya kita boleh diterima masuk dalam syurga. Itu dia Nabi tuan-tuan. Itulah Nabi. Nabi simpan Nabi syafaat dia. Sebab itulah lepas pada azan kan kita baca doa selepas azan, kita baca arti Sayyidina Muhammadin wasilah wa fadilah. Bacalah ayat itu. Baca ayat itu. Sebab kita minta wasilah, Allah berikan wasilah itu kepada Nabi Muhammad supaya Nabi boleh bagi syafaat itu kepada kita. Baca, kalau tak tahu baca pun baca dalam bahasa Melayu pun tak apa, tak ada masalah. Allah dengar, Allah maha mendengar doa-doa kita dengan ikhlas. Orang yang ikhlas Allah dengar. Baca dalam bahasa Melayu pun tak apa. Itu punya hebat Nabi tuan-tuan. Dan pengorbanan yang ketiga, Nabi meringankan sakaratul maut kita tuan-tuan. Apabila dah tiba waktu Nabi nak wafat, turunnya malaikat maut bersama dengan malaikat Jibril. Itu pun Allah perintah kat malaikat maut, hang minta izin dulu, bagi salam dulu masuk dalam rumah Nabi. Hang minta izin kat dia, boleh dah aku cabut nyawa. Kalau dia izinkan, cabut. Kalau dia tak izinkan, mai balik. Itu dia punya sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila malaikat maut mai, apabila Jibril pun mai, Nabi dah sakit tenang dah kan. Nabi panggil Jibril, "Sat, malaikat maut tu." Dia cakap, "Zurail, kamu tunggu Sat nak mai." Jibril, "Ceritakan kepada aku apa hak aku nanti di depan Allah Subhanahu wa taala." Lalu jawab Jibril, "Langit sudah dibuka. Pintu-pintu syurga semuanya sudah dibuka. Syurga dihiasi dan semua malaikat sedang menanti roh kamu wahai Muhammad." Kalau orang cerita macam tu dekat saya, punyalah syok saya. Mati dalam iman, mati gelap macam Pirani tu. Tapi ni Nabi bila dengar cerita macam tu, Nabi jadi pucat, Nabi jadi lemah, Nabi jadi sakit lagi. Terkejut malaikat Jibril alaihissalam. Dia tanya, "Wahai kekasih Allah, apa kamu tidak puas hati kan dengan jawapan yang saya berikan ini?" Nabi katanya, "Cerita dekat aku wahai Jibril, apakah hak umat aku di depan Allah nanti?" Itu yang Nabi tanya.
Dalam fikiran Nabi itu, Nabi dia fikir pasal umat dia sahaja. Walaupun Sayyidina Ali menantu kesayangan dia ada di sisi dia, Siti Fatimah anak kesayangan dia ada sebelah sini, tak, Nabi tak tengok. Nabi dia fikir pasal umat dia sahaja. Lalu jawab Jibril, jangan khawatir wahai kekasih Allah. Aku pernah dengar Allah berfirman, aku haramkan syurga kepada siapa-siapa sahaja melainkan kaum Muhammad. Masuk dulu ke dalam syurga. Itu dia. Allah bagi janji kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kaum hang iaitu orang Islam masuk syurga dulu. Aku nak depa pijak syurga dulu. Kaum lain semua tinggal tepi. Itu dia. Dengar berita itu, baru Nabi relakan nyawanya dicabut. Nabi punya puas hati. Sebab apa? Dunia Nabi nak kita selamat, di akhirat pun Nabi nak kita selamat ke Tuhan. Kan? Apabila malaikat maut sedang mencabut nyawa Nabi, kan, punyalah sakit sakaratul maut itu. Sampai Nabi baca doa, ya Allah ya Tuhanku, sakitnya sakaratul maut ini, aku berdoa, aku minta kepada Engkau ya Allah, Engkau jangan bebankan sakit ini ke atas umat aku, biar aku tanggung semuanya. Nabi tanggung sakit sakaratul maut kita tu. Nabi kata, bagi ke aku, baik aku tahan. Jangan kau bagi kepada umat aku, jangan kau bebankan ini kepada umat aku. Itu dia punya kasihnya Nabi Muhammad SAW ke atas. Tuan-tuan, Sayyidina Ali sendiri bagi tahu, sewaktu nyawa dia dicabut, Nabi sebut umati, umati, umati saja. Nabi tak sebut wahai Fatimah, wahai Khadijah, wahai Siti Aisyah, wahai Abu Bakar. Nabi tak panggil siapa, Nabi panggil umat dia saja. Umati, 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 umatku, umatku, umatku saja Nabi. Hari ini kita ada ingat tak pada Nabi? Kita ada ingat tak dekat Nabi? Dalam satu hadis Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah aku menjadi orang yang paling dicintai oleh. Sebab tu kita wajib, tuan-tuan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utuskan engkau Muhammad sebagai utusan untuk sekalian, untuk membawa rahmat sekalian alam. Bawa rahmat sekalian alam, bukan rahmat untuk tanah Arab, bukan rahmat untuk tanah Mesir, bukan rahmat untuk ni Malaysia ni, rahmat sekalian alam. Sebab itu ulama kata apa? Lahirnya Muhammad ini semua sambut kelahiran dia, termasuk yang hidup, termasuk yang bukan hidup, termasuk bintang, termasuk bulan, termasuk matahari, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk binatang. Oh, dia semuanya bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tapi hari ini tak ada orang kita. Ada pula yang mulut celupak cakap hadis dengan sunnah Nabi tak wujud. Kita yang agung-agungkan dia sebab kita taksub pasal dia. Masya Allah, tabarakallah. Siapa dia boleh cakap macam tu, kan? Dia ada baca dah kisah-kisah Nabi tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia nak sedap, dia kena baca sirah Nabi. Sebab tu saya cakap wajib bagi kita kena baca sirah Nabi. Nabi dulu masa berkhutbah, dalam daripada dulu semua buat daripada pelepah kurma, kan? Nabi tengok apa, sahabat tengok pelepah kurma tu, mimbar tu sudah lama sangat. Jadi mereka minta izin kepada Nabi, wahai Rasulullah, izinkan kami buat yang baru. Kami buat yang baru, kan? Nabi pun tak kepala buat bila. Lepas tu buatlah yang baru, yang cantik punya hak, yang pelepah kurma tu letak tolak pergi kata pergi. Sedang satu hari Nabi sampaikan khutbah, tiba-tiba dengar orang teriak macam budak menangis, kan? Macam budak menangis. Nabi terkejut, siapa dia menangis ni? Tengok-tengok tak ada siapa. Sahabat pun terkejut, siapa dia menangis ni? Rupa-rupanya tengok pelepah kurma tu dia tengah menangis. Nabi pergi dekat dia. Nabi tanya, kenapa kamu menangis? Dia kata apa? Wahai Rasulullah, sewaktu kamu berkhutbah dulu, engkau sandar atas aku, betapa nikmatnya aku rasa. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya aku rindu, aku tak boleh sentuh badan kamu, wahai kekasih Allah. Dia pelepah kurma pun rindu kepada Nabi. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar selepas wafatnya Nabi, dia ambil alih untuk jadi khatib. Dia kata apa dalam khutbah dia?
Dan sambil menangis dia kata apa? Pelepah kurma pun menangis rindu kepada Nabi. Wajib bagi kita umat yang paling dia sayangi itu, wajib bagi kita sentiasa rindu kepada Rasulullah SAW. Kita rindu Nabi bila? Tunggu Maulidur Rasul. Selawat belagak 3 hari puji sallallahu itulah itu saja kan. Tuan-tuan tengok dalam solat tak sebut nama Muhammad, solat tak sah tuan-tuan. Allah tak terima. Itu punya sayangnya Allah. Kita tengok dalam Al-Quran, semua Nabi, semua utusan Allah panggil dengan nama mereka. Ya Adam, Ya Idris, Ya Isa, Ya Isa, Ya Musa, Ya Ibrahim sekalipun. Ada Allah panggil nama Nabi Muhammad dengan Muhammad? Ya Muhammad. Tak ada. Allah panggil dengan penuh penghormatan. Ya Nabi, Ya Rasul, Ya Yasin, Ya Muzammil. Itulah gelaran-gelaran yang diberi kepada Nabi Muhammad. Punya cantik, punya sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kita umat dia, Allah lagilah sayang kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat Nabi kita letak dalam hati kita, sentiasa berselawat kepada dia. Saya tuan-tuan, sewaktu saya caroy pun, saya tak tahu apa pun, saya boleh jadi top student. Saya boleh jadi top student. Sebab apa? Setiap kali masuk di dalam dewan kuliah, saya selawat. Setiap kali masuk dalam periksa, saya selawat. Saya tulis. Sehingga kan bahasa Arab Ittisolia saya dapat A tolak. Lepas tu pergi pertengahan mutawasita, dapat A+. Bahasa Arab tuan-tuan. Ni balagoh. Saya tak tahu, nanti saya dapat result saya boleh tunjuk. Sebab saya selawat ke atasnya. Saya Islam baru 9 tahun. Bukan baru, sudah lama 9 tahun dah. 9 tahun bukanlah dah. Sebab apa? Saya sayang kepada Nabi. Dialah pengubat saya. Saya selawat saja, insya-Allah kita boleh berjaya. Nabi sentiasa letak dalam hati. Itu orang kata apa? Setengah orang kata apa? Lidah ni umpama macam senduk, hati kita ni umpama macam lauk, kan? Kalau hati kita ni lauk ni rosak, senduk yang berkeluar tu pun rosak, kan? Basi keluar. Jadi kalau hati kita ni bersih, hati kita ni suci, keluar pun semuanya suci dan bersih, semuanya cantik. Lepas tu Nabi kata la yustaqimu imanu abdin hatta yastaqi ma qalbuhu. Tidak akan lurus iman kamu, tidak akan cantik iman kamu sehingga hati kamu tak bersih. Sebab tu dana jadikan hati bersih, letaklah Allah dengan Muhammad di dalam tu. Waktu kita pergi masjid tu kita tengok Allah Muhammad, Allah Muhammad, kan? Kita jangan jadi macam Syiah, Allah Ali, Allah Ali. Yang tu dia tu jadi pening daripada, kan? Kita Allah bagi satu anugerah yang cukup dahsyat, iaitu Muhammad. Simpan Muhammad, Allah dan Muhammad di dalam hati kita. Nescaya kita takkan sesat, kita takkan hancur macam tu saja. Kita akan jadi umat yang paling berdaya, umat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Sayyidina Abu Bakar ambil pedang letak macam ni. Siapa kata Muhammad wafat, aku pancung kepala dia. Sayyidina Abu Bakar tak boleh terima orang cakap Nabi wafat. Siapa kata Nabi wafat, aku pancung kepala mereka. Sebab punya kasih bagi dia, Nabi sentiasa hidup dengan dia. Tu punya kasih Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah cekik ayah dia. Ayah kandung dia dah cekik sampai kawan tu pengsan. Bila Nabi dengar, Nabi lari pergi. Awak bakar buat macam ni ayah kamu tu. Nabi tak tahu, Nabi tadi ayah saya marah dekat kamu. Disebabkan marah kepada Rasulullah, dia cekik ayah dia. Dia cakap apa lagi? Nasib baik aku cari pedang, aku tak tahu pergi mana. Kalau ada pedang aku, siap aku pancung kepala dia. Tu ayah dia. Ayah dia. Nabi buat bekal darah tu. Nabi suruh Sayyidina Ali pergi buang. Sayyidina Ali tak tergamak nak buang darah insan yang paling suci. Dia tak nak darah Nabi terkenal tu jatuh tangan dia, minum. Nabi tanya, mana darah? Saya minum Rasulullah. Tu dia punya sayangnya sahabat kepada Nabi. Kita mana sayang tuan-tuan? Susah bagi kita. Kita tengok utusan Allah ada sebanyak 300 lebih. Allah utus macam-macam Nabi ke dunia ni, dekat 300 lebih. Dalam 300 itu 25 menjadi Rasul, kan?
Dalam 325 jadi rasul, dan dalam 25 tu 5 jadi paling utama, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul pun yang Allah dengan malaikat selawat ke atas mereka melainkan Nabi Muhammad saja, tuan-tuan. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi dan ucaplah salam dengan sempurna kepada dia. Tuh dia. Sesungguhnya Allah dengan malaikat sendiri pun berselawat ke atas Nabi. Kita ni pasal apa lidah kita terai sangat. Berselawatlah kepada Nabi. Tengoklah nanti buah apa hasil daripada itu. Insya-Allah Allah akan bagi rahmat yang cukup banyak. Kan bukan susah pun, kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ni cukuplah, kan? Buat apa saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tu dia. Siapa berselawat satu kali ke atas Nabi, Allah selawat ke atas dia 10 kali. Tu dia. Semua Allah nak bagi percuma kepada kita. Ambil saja, tuan-tuan. Pada satu peristiwa, apabila Nabi sudah habis khutbah, tiba-tiba Nabi turun daripada mimbar. Nabi menangis macam kehilangan sesuatu. Menangis esak-esak sampai pipi dia basah habis. Sahabat pergi dekat Nabi, tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis, ada apa? Nabi kata apa? Wahai maka aku rindu kepada umat aku di akhir zaman. Aku teringin nak sentuh pipi mereka, aku teringin nak peluk mereka, tapi aku takkan ditakdirkan jumpa dengan mereka di dunia. Aku rindu sangat-sangat dekat umat akhir zaman, iaitu kita. Akhir zaman, aku rindu. Nabi kata, Nabi menangis. Kita berapa kali pernah titis air mata kerana Nabi itu. Dan tahu tak, saya kenal Islam ni pun disebabkan insan yang bernama Muhammad bin Abdullah ni. Saya datang ke Islam ni pun disebabkan Nabi Muhammad. Saya tak kenal Islam kalau saya tak kenal Nabi Muhammad. Di mana saya kenal Nabi Muhammad? Di dalam kitab Injil. Saya lahir kepada seorang keluarga Tok Sami, anak kepada seorang Tok Sami, ketua Tok Sami. Ayah saya biasa duduk dekat parit untak. Ada satu kuil Hindu dekat sana. Saya masa kecil saya biasa duduk dekat sana. Berapa bulan saya duduk dekat sana. Ada stesen kereta api ke apa saya pun tak tahu, Keriang ke apa saya pun tak tahu, kan? Saya biasa duduk dekat kuil tu. Ayah saya Tok Sami di sana. Dia ketua kepada Tok Sami, kira macam mufti Hindu. Dia faham macam tu, kan? Semua rujuk kepada ayah saya. Moyang-moyang saya semua Tok Sami, semua Sami di India. Tok saya masa tu penjajahan Jepun di sini. Orang-orang India yang ada dekat Malaysia ni, mereka buat kuil. Tak ada siapa yang, tak ada Tok Sami yang uruskan kuil tu, kan? Tak ada siapa yang boleh baca mantra. Dia import lah Tok Sami atau Tok saya tu. Datuk saya main daripada ni, daripada India. Datuk saya orang pertama, Sami pertama main kat Penang ni. Datuk saya. Kami mempunyai kuil tersendiri dekat India. Ayah saya sentiasa pergi ke India. Sekali pergi 6 bulan tak balik. Dia lega mak saya. Tak payah tak gaduh tengok dia kot. Mak saya pandai. Kami dah tengok kartun kan. Mak saya beritahu, weh ayah hang duk main tu, cepat tutup TV, cepat tutup TV. Saya pelik macam mana ayah mak boleh kenal kan. Sedangkan ayah tak main lagi. Dia tanya, mak macam mana mak boleh kenal ayah tu tengah main? Bunyi motor dia tu aku dah dengar dah. Siapa nak bawa motor macam punya teruk? Gear 1 pun dah terbaik dengan gear 1 je, gear 2 pun belum tukar lagi. Tu dia mak saya kenal semua ayah saya. Memang betul, tengok-tengok ayah saya main dah. Dia main dengan motor. Dia cakap siapa yang lagi teruk boleh bawa motor selain daripada bapa. Tu dia mak saya kenal semua ayah saya. Kita pun ada buat macam tu. Kita kenal suami kita. Macam tu lah. Jadi saya daripada kecil, tuan-tuan dan puan-puan, saya anak sulung lelaki yang sulung. Lepas tu ayah saya pilih saya, kan, bawa saya pergi simpan dengan dia dalam kuil. Hidup saya kebanyakan dalam kuil saja. Bapa saya ajar saya mentera, macam-macam mentera dia ajar. Alhamdulillah semuanya saya tak ingat. Bukan sebab saya masuk Islam, masa saya Hindu pun saya tak ingat, tak masuk. Jadi macam itulah, kan? Jadi ayah saya didik saya, suruh jadi Tok Sami Hindu. Saya ikut dia pergi kuil mana-mana, kan?
kan. Lepas tu tengok tu Sami kan, biasa tengok kan dia pakai hak yang kain putih tu, baju tak pakai duduk dalam kuil kan. Kalau dia keluar dia pakai baju kan. Jadi baju tak pakai duduk dalam kuil. Saya pun masa tu kecil-kecil remaja kan, baju tak pakai kan. Lepas tu kan, tugas saya, bapa saya baca mantra, saya kena nyala api bagi kat dia. Dia ada satu api itu kan, kita nyala api bagi kat dia. Ayah pusing dekat tokong, pusing kanan 3 kali, pusing kiri 3 kali, tengah-tengah toing. Macam ni dia terus bagi dekat saya. Saya bawa bila api itu pergi bagi dekat jemaah. Jemaah dia macam ni. Ini tokong tengah-tengah. Ini jemaah lelaki, ini jemaah perempuan. Macam ni lah, tengah-tengah semua kena mandang sini. Tapi selalu kebiasaannya semua tak tengok sini, semua tengok macam ni. Mata memandang, mata bertentang-tentangnya. Lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki. Macam ni lah. Tokong dia kesian, tak ada siapa nak tengok. Jadi saya bawa bila api itu. Api itu kena pergi dekat lelaki, pusing main satu round, main balik macam ni. Itu ada kan. Api saya ambil api itu pergi kat perempuan, pusing, kau nak main kat lelaki. Bapa saya selalu tarik telinga saya. Jadi awak ambil tukar ada. Hang kena pergi kat lelaki. Kan? Saya biasalah darah muda kan, pantang tengok perempuan cantik kan. Tapi lah kat sana. Tapi pelik pipi dekat perempuan buat badan macam ni, berkembang bayi macam ni. Konon-konon badan kita bergetar-getar. Tak ada apa, saya dulu kurus kering. Kurus kering tak ada apa, buat badan macam tu. Orang bagi tunjuk badan kan, perempuan. Kadang-kadang saya ikut kawan saya pergi semayang hari Jumaat tu. Saya dengan kawan-kawan saya kalau pergi semayang, kami ada 2-3 geng. Geng pertama geng saya dengan kawan-kawan saya pergi kuil bukan untuk apa, macam tadi saya cakap nak morat perempuan kan. Saya duduk sini, kawan-kawan saya duduk sini, jemaah perempuan duduk di sini. Saja buat-buat nampak macam tu sembahyang sana, tapi tak ada tengah depan macam ni. Ketuk-ketuk tangan kawan saya. Tengok Hasari warna merah tu punyalah cantik mak. Cantiknya. Dia cakap, hang tak tengok belakang dia tu, hang tengok warna hijau. Lagi punya cun. Dia. Itulah kerja kami. Kasihan kat tokong tu tak ada siapa nak tengok dia cun kat tu. Kan? Dia punyalah make up cantik. Kadang-kadang kerja saya kan bagi mandi kan tokong tu. Kena bagi mandi, bukan mandi biasa. Mula-mula dimulai dengan air biasa, lepas tu ambil air mawar, lepas tu bola air bunga, lepas tu ambil pisang tu buat macam puak tetap penyek-penyek pisang, bau pisang. Tak tahulah saya pun pasal apa dia buat benda tu. Bagi tu pula. Lepas tu bau pula kunyit dia bagi basuh lagi. Habis dah semua ikat sari. Kalau dia perempuan kena ikat sari. Bagi dia kan. Tu dia. Kalau buka sari macam perempuan lah. Adakah masuk akal macam tu kan? Nak ikat sari bagi dia. Saya sari nak bagi pakai ke adik saya pun saya tak reti kan. Ni kan topang mantap pusing-pusing kan. Tu dia saya pun macam tu kan. Jadi macam tu. Lepas tu kena berihas bagi pakai bedak kan. Bedak bagi pakai bedak. Ni cerita bedak ni kan. Dulu masa hari tu masa Maulidur Rasul tu saya pergi ke Sik. Saya dijemput pergi ke Sik tu semua tempat saya dah pergi. Cuma pondok Tuan Guru Haji Saleh saya tak pernah pergi lagi. Ada jemputan saya tak dan sebab apa? Masa tu anak dia Tuan Haji Muslim ada dekat Mekah. Jadi terbatal, tergendala macam tu tak boleh nak pergi lagi. InsyaAllah kalau ada jemputan insyaAllah saya akan pergi jumpa Tuan Guru Haji Saleh pun sama lah kan. Tapi sampai Belantik, sampai Kuala Nerang saya dah pergi dah kan. Jadi nak jadikan cerita saya dibawa pergi satu tempat masjid. Ceramah dia selepas Isyak. Lepas solat Isyak buat ceramah. Mereka bawa saya pergi kan ke ladang kelapa sawit, ladang getak kan. Masuk dalam satu ladang mereka bawa saya pergi. Saya ingat habislah hari ni aku ni. Mereka kidnap aku apa kan. Tapi pipi juga Alhamdulillah jumpa satu masjid dalam kampung kan. Semua dah tunggu. Sampai sana 9.30 baru sampai. Semua dah tunggu. Alhamdulillah jemaah semua dah tunggu nak tengok Ustaz Syah ni, nak tengok Syah Syamuga ni siapa dia kan. Tu dia kita pun pipi dia buat di luar perkarangan masjid. Bukan dalam masjid. Ceramah dia di luar. Lepas tu dia letak kemah di ujung tu. Semua duduklah, jemaah semua duduk dekat sana. Nak jadikan cerita dia, kemah dia tu punya dia lampu semua terang menerang. Lampu punya dekat berlambak semua. Semua dengan terang benderang lampu. Tempat saya nak berceramah, satu biji lampu pun tak ada. Satu biji lampu pun tak ada. Kan? Dia pun boleh nampak saya.
Saya kasihan dekat jemaah tu semua kan. Jadi nak damai dan nak buat apa, tak boleh buat apa. Saya pun tahu dia start lah ceramah. Nasib saya pakai jubah putih, pakai kopiah putih. Kurang-kurangnya tu apa tengoklah kan. Semua pun terkejut, mana mainnya suara ni, mana mainnya suara tu. Tak ada lampu kan. Kalau sejak tu saya jadi takut kan. Kasihan kat depan. Sebab tu bini saya selalu pesan, abang penceramah nak pakailah bedak sikit kan. Dia tak buat ni ceramah ni, saya dah minta dah, saya dah tanya dah dalam masjid kan, di luar masjid. Dia cakap dalam masjid. Okey. Masjid selalu penuh dengan lampu kan. Itulah sebab apa color hitam macam tu. Jadi itu tugas saya, berbedak dekat tokong, hias dia cantik-cantik, berfoto lah, macam-macam lah kan. Itu tugas saya kalau ayah saya tak ada. Itu kerja saya. Dan saya pelik satu saja tuan-tuan, dari mana datangnya tokong-tokong berhala ni kan. Saya cari dalil-dalil semua tak jumpa. Tak ada dalil yang mengatakan tokong macam ni. Itu semua atas pada bakal fikiran manusia sendiri. Mereka fikir apa? Aku punya muka, Tuhan pun mesti ada muka, dia buat ukir muka. Kita manusia biasa, muka kita satu. Tokong tak boleh macam tu. Tahu dia buat muka dia banyak. Sebab tak tokong dia muka banyak? Sebab luar biasa kan. Dia tengok kita ada tangan, dia pun buat tangan dekat tokong. Tangan dia punya berlabak dia buat. Kanan pun banyak, kiri pun banyak, muka pun banyak. Tapi pelik kaki tetap dua. Awak kaki tak pun banyak. Pandai dia nak kelentung kita kan. Siapa kaki dia letak dua kan. Itu sebab apa? Sebab dia guna kepala otak dia. Lepas pada tu dia pergi hidang nasi pula. Dia letak nasi, dia letak ayam, dia letak daging, semua dia letak. Tu dia. Ada tokoh yang makan sayur aja, ada tokoh yang makan daging. Makan daging, bawa daging kat dia. Makan sayur, bawa lah kari parpu kat dia. Dengan sayur-sayuran. Apa tokoh minta tu kah? Tuhan yang bagi rezeki kepada kita, bukan kita yang bagi kepada dia. Itu kepercayaan dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, tahu tak? Kalau tikus masuk rumah kita, kita buat apa? Kita tangkap dia kan. Kita berbola racun ke, pasang perangkap ke apa kan. Kita tak nak dia masuk rumah kita, geli, ngotok kan. Ini ada kencing tikus pula, penyakit kencing tikus kan. Tak tahu lah entah main daripada mana kencing tu, main tikus kencing apa, tikus tu main kencing ke apa, kita pun tak tahu kan. Itu sebenarnya bukan apa, musibah juga. Sebab apa dia dah jadi kat mana latar kanjang kan, tak apa, tak tahu dekat tempat-tempat air terjun. Pasal apa kencing tikus jadi kat sana? Apa kencing tikus punya banyak lah? Tak ada lah kan. Lagipun ayat dia kalau kita gunakan fikiran kita, ayat dia tengah berjalan. Macam apa tikus ini? Sebenarnya dekat sana orang buat maksiat. Itulah saja Allah nak jadikan penyakit tu kan. Orang tak sedar asyik-asyik tu bantai tikus, kencing tikus. Kawan tu sekarang ni dia naik marah, dia kencing sungguh nanti kita kena jaga. Nanti kalau kita tikus masuk rumah kita, halau dia. Tapi di India ada satu kuil lebih besar daripada masjid kita ni. Mereka puja tikus. Mereka anggap tikus sebagai tokong mereka. Pagi-pagi wajib bagi mereka masak sedap-sedap kan. Bawa susu, bawa makanan pergi bagi dekat tikus. Tu dia letak-letak saja mai 1000 ekor, beribu-ribu ekor tikus mai serang habis, makan pijak habis semua lari pergi. Mereka ni yang pergi hidang tadi tu, semua tunggu nak ambil berkat. Mereka gaduh-gaduh nak ambil bekas tinggal dan tikus itu. Bekas tu mereka minta makan minum. Tu dia ambil berkat. Lalu dia kata ni bunda ni meluah hati. Geli. Tok Sami yang jaga tokong tikus itu, dia duduk, orang main bagi makan kat dia, makan free, sambil makan sambil suap kat tikus. Dia makan. Tu dia tuan-tuan. Tikus jadi tokong. Sebab tu orang India cakap apa? Dia cakap semua adalah Tuhan. Dia kata semua adalah Tuhan. Sebab tu matahari, bulan, bintang, sungai, pokok, tikus, ulat, lembu, semua jadi tokong bagi dia kan. Tapi kita cakap apa? Kita cakap semua adalah milik Tuhan. Dia cakap semua Tuhan, kita cakap semua adalah milik Tuhan. Tu yang dia tak faham. Dia pantang tengok benda pelik kan. Dekat Masjid Sungai Seruang ada satu pokok kan. Besar pokok tu kan. Dia pun condong semacam pokok tu kan.
Mereka pun jagalah pokok tu bawa simen bagi orang tempat duduk. Tu saya minta kat pengurusi dia. Saya cakap, Ustaz, nasib baik pokok ni ada dalam masjid. Kalau ada di luar masjid, esok mereka buat kuih lah dekat sana. Orang India dia pantang tengok benda yang pelik. Kalau pelik, tu dia tokong. Itu dia punya perangai. Sebab apa? Semua guna akal fikiran. Sebab tu saya selalu berpesan, kita boleh berfikir, wajib bagi kita berfikir. Sambil berfikir kita berzikir. Kita ingat kepada kuasa Allah. Pasal apa dia boleh jadi macam ni? Allah yang punya pasal Allah. Allah yang jadikan dia. Itu cara kita berfikir. Pasal apa pokok tu condong semacam, subhanallah tu Allah jadikan dia macam tu. Itu cara kita berfikir. Kita kalau berfikir pasal apa pokok tu condong semacam, tak tahu dia cacat kot. Tu dia kita cakap macam tu. Tak boleh kita fikir semuanya kerana Allah. Allah jadikan mesti bersebab. Itu cara orang Islam berfikir. Itu beza orang Islam. Lepas tu saya datang boleh terima ada agama Hindu ni. Saya pergi masuk budak pula. Kawan saya bawa saya pergi masuk budak. Budak tu orang Cina punya kan. Orang Cina punya budak kan. Saya pun pergilah duduk bersama mereka macam ni 3-4 orang. Duduk dalam satu dewan. Semua pemazhab agacah. Itulah daripada ni. Saya pun tak tahu. Saya pun ikut sama kayu kepala saja dengan mereka. Tapi apa pun tak tahu. Duduk pula hujung sekali. Sebab takut Tok Sami tu saya tanya soalan ke apa kan. Duduk hujung sekali. Minggu ni tak pergi. Minggu depan Tok Sami tu tahu dah saya tak pergi. Dia panggil saya selalu. Samuga lu mari sini. Minggu lepas kenapa tak main? Alamak, macam mana Tok Sami ni kenal pula kan. Waraknya Tok Sami ni, alimnya sungguh, dia punya kuasa kan. Dia punya ada kuasa sakti tu, dia boleh tahu kita pergi ke tak pergi, tak boleh main-main dengan Tok Sami ni kan. Dia ingat macam tu. Rupa-rupanya saya tengok macam mana dia tak kenal saya. Tengoklah color saya. Duduk semua 300 semua Cina. Saya seorang Hindu duduk dekat belakang tu. Tengok color dia mestilah boleh tahu main ke tak main kan. Duduklah hujung mana pun. Tidak kan. Baru saya ingat, inilah dia punya taktik. Ingat-ingatkan dia punya kuasa. Lain ni pula jadi macam ni. Ni yang sebenarnya kantoi kan. Tapi hitam-hitam pun saya hitam manis kan. Pujilah diri sendiri. Tapi isteri saya cantik. Isteri saya cantik kan. Alhamdulillah kan. Allah bagi yang terbaik kepada saya. Saya kahwin ikut sunnah tau tuan-tuan. Saya kahwin ikut sunnah. Buy one free two. Itu dia Ustaz kita tahu Ustaz Syamsul. Beli satu percuma dua. Saya kahwin isteri saya sudah ada anak 2 orang. Sebab saya kahwin al-janda wal balu. Itu dia. Isteri saya ada kehilangan suami dia mati. Ada anak 2 orang. Jadi apabila saya sudah masuk Islam semua, saya kenal dengan dia. Dia didik saya. Balasan yang dia didik saya, balasannya saya minta dia kahwin dengan saya. Pening dia. Dia menyesal dia. Dia cakap, pergilah carilah lain kan. Cakap, udah saya pujuk dia pakai ayat power punya tu. Udah lalat paksa juga kahwin juga. Kan. Tapi dekat dia, Allah tolak sebab aku hitam kan. Ni sebab Allah yang jadikan tu. Dia time tu saya punya tengoklah aku sudah Islam, tak ada keluarga, tak ada siapa, mak dah buang aku, ayah dah buang, terimalah aku sekurang-kurangnya aku tak kesorangan. Dia pakai ayat kesian semua kan. Macam-macam lah dia kahwin juga kan. Alhamdulillah kan. 9 tahun lebih dah kami pun dah kahwin dah. Anak tiri saya sagi dia main kot. Yang masa saya kahwin dia kecil je, umur 9 tahun. Dah ni dah 18 tahun dah. Duduk mengaji kat UiTM Perak. Yang nombor 2 tu anak lelaki. Tu masa saya kahwin umur dia 3 tahun ke 2,5 tahun aja, budak kecil aja. Saya kalau bawa pergi pasar Ramadan semua terkejut. Depa nak saya nak ambil kuih pun tengok saya macam ni aja. Saya bagi duit pun dia bagi saya macam ni aja. Dah pelan-pelan dia tak kuih Abang Maisan. Ni anak abang. Anak saya, anak lelaki saya putih melepah. Macam kakak ni, putih. Saya pula bawa macam tai cicak. Dia tanya dekat saya, anak abang. Sebab tu saya selalu pesan kat isteri saya, hang pergi dulu. Aku main belakang. Dia cakap, memang anak aku. Ya putih bang. Dia cakap, hantar tengok mak dia. Tu tengok mak dia. Tu dia mak dia putih. Ada ikut mak dia. Pergi pagoda dekat Penang tu kan. Cina-cina tu semua terkejut. Sampai meniaga semua berhenti saya. Dia pun tengok saya dukung mana punya putih melempak. Di Cina tu tak lihat. Lu punya anak kah? Wah punya anak lah. Wah ini macam putih kah? Dia tanya saya macam tu.
Lepas dia tengok, oh dia ikut mak nasib baik mak dia ikut mak, tak lah ikut semua itu. Dia cakap saya kurang ajar kan. Apa nak hitam dengan putih semua Allah jadikan atas sebab kan. Saya biasa dulu curi-curi dengar kan, adik ipar saya balik main dari Lumut, dia main rumah, dia sembang dengan adik kepada isteri saya, adik ipar saya, dia sembang-sembang lah. Suami dia kasta, orang kasta dia perai sikit kan. Lepas tu saya tidur ayam lah kan. Kita dengar pasal terima kau ikut memang kan. Oh dia kan. Ada isteri saya bagi tahu lah kan, dekat adik ipar dia cakap, aku syukurlah alhamdulillah dapat si hitam pun tak apa. Walaupun hitam di luar, wah apa putih dalamnya. Tu dia saya dengar dulu syoknya kan. Tahu kan. Macam itulah kan. Alhamdulillah saya dapat anak sendiri 2 anak. Sendirian berhad 2, percuma 2. Jadi semua 4. Yang saya punya percuma tu Siti Nur Aisyah 7 tahun, Muhammad Isyahak